Berdasarkan rancangan pengajaran slot RPS yang telah dilaksanakan, aktiviti pembelajaran memberi fokus kepada perkembangan fizikal dan kesejahteraan diri kanak-kanak melalui kemahiran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Aktiviti seperti berjalan, melompat, bergerak mengikut laluan zigzag, membungkuk dan meregang momentum meningkatkan kemahiran motor kasar, koordinasi serta keseimbangan badan. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti gelung, garisan zigzag dan DIY tingting tangan dan kaki turut menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Pelaksanaan aktiviti bergerakan ini memberi peluang kepada kanak-kanak perkembangan kemahiran motor asas, meningkatkan keyakinan diri serta menggalakkan penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal. Selain itu, aktiviti seperti menyanyian, pergerakan, tarian dan permainan mengikut harapan turut membantu meningkatkan kemahiran sosial, emosi, kerjasama dan keupayaan mendengar arahan. Secara keseluruhannya, aktiviti yang dijalankan menyokong perkembangan fizikal, sosial dan emosi kanak-kanak secara menyeluruh. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian dan bentuk instrumen pentaksiran. Bagi tugasan ini, kami memilih domain perkembangan fizikal dan psikomotor berdasarkan standard pembelajaran FK 1.1.2, iaitu melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Bagi menilai perkembangan murid, kami menggunakan pentaksiran diagnostik, pentaksiran formatif dan rekod anekdot. Seterusnya kami menggunakan dua teori, iaitu teori kontraktif margin Piaget dan teori pembelajaran sosial Alpha Bandura. Teori Piaget menekankan pembelajaran melalui pengalaman, manakala teori Bandura menekankan pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan. Kedua-dua teori ini sesuai kerana murid belajar melalui aktiviti fizikal serta meniru pergerakan yang ditunjukkan oleh guru. Bagi pentaksiran diagnostik, ia dijalankan sebelum aktiviti pembelajaran untuk mengenal pasti tahap penguasaan awal murid dalam kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor. Guru menggunakan borang pentaksiran diagnostik untuk membuat pemerhatian terhadap kemahiran asas murid. Raja ini menunjukkan contoh borang pentaksiran diagnostik yang telah digunakan. Selepas itu, murid menjalankan beberapa aktiviti pembelajaran seperti freestyle, gelung, laluan zigzag, DIY tingting, aktiviti bukan lokomotor dan ikut arahan saya. Dengan menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar bagi meningkatkan koordinasi badan, keseimbangan dan keyakinan diri. Pada akhir sesi, kami menjalankan pentaksiran formatif melalui aktiviti spin dan move. Murid memutarkan roda digital, mengenal pasti gambar pergerakan yang diperolehi dan melakukan pergerakan tersebut. Guru membuat penilaian menggunakan borang pentaksiran formatif dan rekod anekdot bagi melihat perkembangan murid selepas aktiviti pembelajaran. Bahagian ini membincangkan dapatan pentaksiran bagi 5 orang kanak-kanak menggunakan 3 instrumen, iaitu pentaksiran diagnostik, pentaksiran formatif dan rekod anekdot. Dapatan menunjukkan perkembangan kemahiran motor kasar, koordinasi, keseimbangan, keyakinan diri dan keupayaan mengikuti arahan selepas aktiviti dijalankan. Kanak-kanak A, Mishal. Pada awalnya, Mishal memerlukan bimbingan untuk mengikuti arahan. Selepas aktiviti dijalankan, beliau menunjukkan peningkatan dari segi koordinasi, keseimbangan dan keyakinan serta dapat melakukan pergerakan dengan lebih baik. Kanak B, Divian mempunyai penguasaan sederhana pada peringkat awal. Selepas aktiviti, beliau lebih yakin dapat mengekalkan keseimbangan badan dan berjaya melakukan pergerakan dengan baik. Kanak-kanak C, Nur Medina Hamha. Nur Medina pada mulanya agak pasif dan kurang yakin. Selepas aktiviti, beliau lebih aktif, dapat mengikuti arahan dengan lebih baik serta menunjukkan peningkatan dalam koordinasi dan keyakinan diri. Kanak-kanak D, Hana Faliza. Hana menunjukkan
penglibatan yang aktif sepanjang aktiviti. Selepas pembelajaran, beliau dapat melakukan pergerakan dengan lebih lancar, mengikut arahan dengan baik dan memberi kerjasama yang sangat positif. Dan seterusnya kanak-kanak I, Muhammad Razin. Muhammad Razin menunjukkan perkembangan yang positif. Beliau lebih yakin, lebih fokus dan berjaya meningkatkan kemahiran motokrasa serta penglibatan sepanjang aktiviti dan dia juga mengikuti arahan guru. Seterusnya saya akan menerangkan dapatan pentaksiran diagnosis. Pentaksiran diagnostik dijalankan sebelum aktiviti pembelajaran untuk mengenal pasti tahap awal kemahiran motor kasar setiap kanak-kanak. Secara keseluruhannya, semua kanak-kanak mempunyai kemahiran asas namun masih memerlukan bimbingan dalam koordinasi dan keseimbangan dan keyakinan diri. Okey, kanak-kanak A, Michelle memahami arahan asas tetapi masih memerlukan bimbingan semasa melakukan beberapa pergerakan. Beliau menunjukkan minat dan memberi kerjasama yang baik. Dan seterusnya, kanak-kanak B, Divian mempunyai kemahiran asas tetapi kurang yakin dan kurang stabil dalam beberapa pergerakan. Namun beliau menunjukkan sikap positif sepanjang aktiviti. Kanak-kanak C iaitu Nur Medina Hamha. Nur Medina agak kurang yakin pada peringkat awal dan memerlukan tunjuk cara daripada guru. Walau bagaimanapun beliau memberi perhatian dan bersedia menyertai aktiviti. Dan seterusnya Hana Faliza. Hana mempunyai penguasaan yang baik sejak awal. Beliau memahami arahan dengan mudah dan aktif tetapi masih memerlukan sedikit bimbingan untuk memperbaiki teknik pergerakan. Dan akhirnya kanak-kanak I, Muhammad Razin. Muhammad Razin mempunyai kemahiran asas tetapi masih memerlukan dorongan dan bimbingan untuk meningkatkan keyakinan, koordinasi dan keseimbangan badan. Seterusnya saya akan menerangkan dapatan pentaksiran formatif. Pentaksiran formatif dijalankan sepanjang aktiviti pembelajaran bagi melihat perkembangan murid. Secara keseluruhannya, semua kanak-kanak menunjukkan peningkatan dalam kemahiran motor kasar, koordinasi, keseimbangan, keyakinan diri dan keupayaan mengikuti arahan. Kanak-kanak A, Michelle menunjukkan perkembangan yang baik, lebih yakin dapat melakukan aktiviti lokomotor dan bukan lokomotor dengan lancar serta berjaya mengikuti arahan melalui spin wheel. Seterusnya kanak-kanak B, Divian lebih yakin berbanding sebelum ini. Beliau dapat mengekalkan keseimbangan badan, meniru pergerakan dengan baik dan mengikuti arahan tanpa banyak bimbingan. Seterusnya kanak-kanak C, Nur Medina Amha. Nur Medina menunjukkan peningkatan yang ketara. Beliau lebih berani dapat melakukan pergerakan dengan lebih baik dan memberi respons yang cepat semasa aktiviti. Seterusnya, kanak-kanak D, Hana Faliza. Hana menunjukkan penguasaan yang sangat baik. Beliau dapat melaksanakan semua aktiviti dengan lancar, mengikut arahan dengan tepat dan mencapai objektif pembelajaran. Dan seterusnya, kanak-kanak E, Muhammad Razin. Muhammad Razin menunjukkan perkembangan yang positif. Beliau lebih yakin, lebih fokus dan berjaya meningkatkan kemahiran motor kasar serta penglibatan sepanjang aktiviti. Seterusnya saya akan menerangkan perbandingan. Perbandingan dibuat berdasarkan pentaksiran diagnostik dan pentaksiran formatif bagi melihat perkembangan kanak-kanak sebelum dan selepas aktiviti dijalankan. Okey. Perbandingan kanak-kanak A dan B, Michelle dan Divian menunjukkan peningkatan yang jelas selepas mengikuti aktiviti. Mereka lebih yakin dapat mengikuti arahan dengan lebih baik serta menunjukkan peningkatan dalam koordinasi dan keseimbangan badan. Seterusnya, perbandingan kanak-kanak C, D, E iaitu Nur Medina, Hana dan Muhammad Razin juga menunjukkan perkembangan yang positif. Selepas aktiviti mereka lebih aktif, lebih yakin dan berjaya meningkatkan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor serta keupayaan mengikuti arahan.
Jadi, pelaksanaan aktiviti pembelajaran yang dirancang ini telah mencapai objektif yang ditetapkan iaitu membantu murid menguasai kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor melalui aktiviti menyeronokkan dan berpusatkan murid. Perkara ini berjaya meningkatkan minat dan penglibatan aktif sepanjang proses pembelajaran murid, kelihatan lebih yakin untuk melakukan pergerakan seperti berjalan, berlari, melompatkan badan mengikut arahan guru. Terdapat beberapa cabaran semasa melaksanakan aktiviti, antaranya tahap kebolehan murid yang berbeza. Ini menyebabkan terdapatnya murid yang memerlukan lebih banyak bimbingan dan masa untuk melaksanakan pergerakan dengan betul. Selain itu, pengurusan masa juga menjadi sedikit mencabar kerana setiap murid perlu diberikan peluang menjalankan aktiviti secara individu, khususnya semasa aktiviti spin and move. Guru juga perlu sentiasa memastikan keselamatan murid ketika menjalankan aktiviti yang melibatkan pergerakan aktiviti badan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Sebagai kesimpulan, aktiviti pembelajaran yang memfokuskan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor telah memberi impak yang positif terhadap perkembangan fizikal dan psikomotor kanak-kanak. Melalui pelbagai aktiviti dan pentaksiran yang dijalankan, murid menunjukkan peningkatan dalam kemahiran pergerakan, keyakinan serta keupayaan mengikuti arahan. Penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik turut mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan secara keseluruhannya, aktiviti ini berjaya menyokong perkembangan kanak-kanak secara holistik dan membantu guru merancang pengajaran yang lebih berkesan. I just had to let you know you're